Langkah pertama yang cikgu perlu lakukan adalah key in ID, password dan juga masukkan kod keselamatan. Seterusnya, cikgu akan lihat menu utama iaitu sistem pelaporan PDPR dan yang kedua sistem kehadiran murid PDPR. Cikgu klik nombor 2, sistem kehadiran murid PDPR. Perlu diingatkan di sini bahawa sistem pelaporan PDPR dan juga sistem kehadiran murid PDPR adalah dua perkara yang berbeza. Sistem pelaporan PDPR merupakan pelaporan yang cikgu kena laporkan setiap hari sebaik sahaja habis atau tamat sesi PDPR. Manakala sistem kehadiran murid PDPR ini pula merupakan satu senarai nama murid yang melibatkan diri dalam aktiviti PDPR cikgu. Oleh itu, jumlah penglibatan murid dalam sistem kehadiran murid PDPR tidak akan sama dengan sistem pelaporan PDPR yang cikgu buat setiap hari itu. Baik saja cikgu klik sistem kehadiran murid PDPR, cikgu akan lihat di sini penglibatan murid dalam PDPR. Cikgu masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Pada bahagian tarikh PDPR dilaksanakan, cikgu masukkan tarikh PDPR cikgu. Situ cikgu akan dapat lihat tarikh PDPR diberi tempoh sehingga 14 hari. Maksudnya, untuk penglibatan murid dalam PDPR ini, cikgu boleh ubah nama dan juga jumlah penglibatan murid dalam tempoh 14 hari ke hadapan. Seterusnya, cikgu tekan butang pengisian warna biru ni. Seterusnya, cikgu akan dapat lihat paparan senarai nama murid bagi kelas yang cikgu telah masukkan tadi. Ini merupakan senarai keseluruhan murid di dalam kelas tersebut. Apa yang perlu cikgu lakukan adalah hanya klik di sebelah kanan sekali, kolom sebelah kanan, nama murid yang hadir ataupun join PDPR cikgu sepanjang tempoh 14 hari tersebut. Walau bagaimanapun, cikgu tidak perlu tunggu sehingga 14 hari selepas PDPR dilaksanakan untuk isi kehadiran ini. Cikgu boleh terus sahaja isi kehadiran ini pada hari yang sama. Walau bagaimanapun, cikgu dibenarkan untuk mengubah, menghapus ataupun membuat perubahan dalam tempoh 14 hari ke hadapan. Saya akan tunjukkan caranya di akhir video ini nanti. Di sini, jika kehadiran adalah penuh sehingga keseluruhan murid, cikgu klik sahaja butang yang sebelah atas ini. Kemudian cikgu tekan butang simpan. Sekiranya kehadiran tidak penuh, cikgu jangan klik butang yang tadi tu. Sebaliknya, cikgu perlu klik satu persatu mengikut nama murid yang respon ataupun join PDPR cikgu pada hari tersebut. Seterusnya, cikgu tekan butang simpan. Bagi menyemak semula apa yang cikgu telah isi tadi itu, cikgu masukkan semula maklumat PDPR cikgu tadi. Kemudian cikgu tekan butang laporan. Paparan seterusnya, cikgu akan dapat lihat jumlah murid yang cikgu klik sahaja yang akan muncul. Yang cikgu tak klik, dia tak akan muncul. Kalau macam ni, contohnya saya klik tadi 17 orang murid. Sekiranya cikgu berpuas hati dengan jumlah kehadiran ini dan tak ada lagi penambahan, maknanya cikgu tak perlu buat apa-apa perubahan. Hanya view saja laporan ini.
Tetapi sekiranya dalam tempoh 14 hari berikutnya ada murid masih lagi menghantar, contohnya PDPR pada hari ini hari Jumaat, hari Sabtu ada murid hantar, hari Ahad ada murid hantar, hari Isnin ada lagi seorang murid hantar, jadi cikgu perlu tekan butang hapus. Apabila cikgu tekan butang hapus, ia akan menghapuskan keseluruhan senarai yang cikgu key in tadi. Setelah cikgu hapus keseluruhan senarai tadi, cikgu perlu masukkan semula maklumat PDPR yang telah dilaksanakan tadi bersama juga dengan senarai murid yang baharu, kerana ada murid yang baru hantar kerjanya selepas tempoh beberapa hari. Setelah cikgu klik senarai baru, cikgu semak semula senarai tersebut dengan menekan beberapa item yang diperlukan dan tekan butang laporan. Dan yang terakhir sekali, cikgu dapat lihat paparan senarai murid yang terbaharu selepas perubahan yang cikgu telah lakukan. Tadi 17, ini 20 sebagai contoh. Dan proses ini akan berlaku berulang kali sehinggalah habis semua murid menghantar kerjanya ataupun habis tempoh 14 hari tersebut. Saya tegaskan lagi sekali, cikgu tak perlu risau dengan jumlah kehadiran murid ini kerana ia tidak ada kaitan dengan sistem pelaporan PDPR dan juga APDM.